Matematik tingkatan 1. Bab 12 Pengendalian data. 12.1 Proses pengumpulan, pengorganisasian dan pewakilan data serta pentaksiran pewakilan data. Part D. Penukaran satu pewakilan data kepada pewakilan lain. Dan Part E. Pentaksiran pewakilan data. Standard pembelajaran. Menukar satu pewakilan data kepada pewakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Penukaran satu pewakilan data kepada pewakilan lain. Carta palang menunjukkan perbandingan antara data kategori dengan jelas sesuai untuk data kategori. Carta palang berpasangan sesuai untuk membandingkan lebih daripada satu set data. Sukar untuk membuat perbandingan antara kategori. Carta pai menunjukkan perbandingan setiap kategori dengan keseluruhan. Kekerapan data mungkin tidak ditunjukkan. Graf garis, perubahan data dengan masa jelas ditunjukkan. Mungkin mengelirukan jika skala yang digunakan tidak sesuai. Plot titik menunjukkan taburan data tanpa membuat gundalan sesuai untuk bilangan data yang kecil. Plot batang dan daun menunjukkan taburan data dengan jelas, memudahkan pengendalian bilangan data yang banyak. Tengok contoh 9, buku teks muka surat 275. Carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Tukarkan pewakilan carta palang itu kepada pewakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran pewakilan ini. Penyelesaian bagi soalan ini ialah tukarkan carta palang kepada graf garis. Pewakilan carta palang ditukar kepada pewakilan graf garis kerana graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpul dalam satu tempoh yang tertentu, iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh 6 tahun. Ini adalah dua gambar graf yang telah ditukarkan. Seterusnya, tengok soalan contoh 10, buku teks muka surat 276. Ini adalah plot batang dan daun. Soalan ini boleh tukarkan pewakilan ini yang plot batang dan daun kepada plot titik. Ini adalah penukaran dialah. Pewakilan plot batang dan daun ditukar kepada pewakilan plot titik kerana kedua-dua pewakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asal. Seterusnya, tengok latih diri 12.1c dalam buku teks muka surat 277. Soalan 1. Carta palang di sebelah menunjukkan rekod purata hujan bulanan bagi Bandar Impian dari bulan Julai hingga Disember pada tahun 2015. Tukarkan pewakilan itu kepada pewakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Penyelesaian bagi soalan ini adalah carta palang tukar kepada graf garis. Sebab graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan hujan bulanan bagi Bandar Impian dan tempoh
dalam tempoh 6 bulan. Seterusnya, tengok soalan 2. Kempen Derma Darah. Anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia telah mendapatkan sambutan yang menggerakkan daripada orang ramai. Catapai di sebelah menunjukkan kumpulan darah yang diderma oleh 25 orang dalam 3 jam yang pertama. Tukarkan perwakilan ini kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Untuk menyelesaikan soalan ini, catapai perlu tukar kepada catah palang. Catah palang ini sesuai digunakan kerana data mengenali kumpulan darah penderma ialah data kategori. Untuk selesaikan soalan ini, bilangan penderma ialah 25 orang dalam 3 jam yang pertama. Maka, tengok darah A adalah 28%. Maka, perlu carikan berapa orang dalam yang menderma darah dalam 3 jam yang pertama. Ambil 28% darab 25 orang akan dapat 7. Maka seterusnya, murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Seterusnya, part E, pentaksiran perwakilan data. Standard pembelajaran mentaksir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan. Satu perwakilan data bukan sahaja memberi satu gambaran visual, berbagai maklumat dapat diperolehi daripada perwakilan data itu. Dengan taksiran yang betul, inference yang tepat dan berguna dapat dibuat. Seterusnya, ramalan yang bermakna dapat membantu dalam perancangan untuk masa hadapan. Seterusnya, tengok contoh 11 dalam buku teks muka surat 277. Graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ribu tan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Soalan pertama, berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Maka, tengoklah. 2010, lukiskan garis, maka akan dapat 1,900 tan. Soalan B, apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? Tengok graf 2011, 2014. Gariskan dia. Maka, penyelesaian bagi soalan ini adalah jisim sampah yang dibuang adalah sama pada tahun 2011 dan 2014. Seterusnya, soalan C. Cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun itu. Untuk carikan jumlah jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun, tambahkan semua 6 tahun akan dapat jumlah jisim sampah. Lepas tu dapat jisim sampah bahagi dengan 6 tahun. Maka akan dapat 2200 tan. Seterusnya, tengok soalan D. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Tengok graf garis. Satu inference yang anda boleh buat ialah
jisim sampah yang dibuang semakin berkurang setiap tahun selepas 2012. Tengok dalam graf 2012, 2013, 2014 dan 2015. Seterusnya, soalan E. Berdasarkan trade graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Maka, anda perlu tengok dalam graf setiap tahun jisim sampah. Anda akan dapat 2010 daripada 2012 hingga 2013 jumlah dia berkurang 300 tan. Seterusnya 2013 hingga 2014 dia mengurang 500 tan. Manakala 2014, 2015 dia berkurang 500 tan. Bagi satu ramalan, 2015 ialah 1,600 tan. Kalau tolak dengan 500 tan akan dapat 1,100 tan. Seterusnya, tengok contoh 12, buku teks 278. Makmak kawalan kualiti jangka hayat kepada jam yang hampir. Bagi 24 biji sel kering diuji. Data yang dibawahi diwakilkan dengan plot titik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Soalan A. Nyatakan jangka hayat maksimum dan minimum bagi sel kering yang diuji. Tengok gambar rajah di sebelah iaitu plot titik yang dinyatakan. Jangka hayat maksimum yang paling besar adalah 20 dan jangka hayat minimum ialah 8. Maka penyelesaian bagi soalan ini adalah jangka hayat maksimum 20 jam. Jangka hayat minimum 8 jam. Seterusnya tengok soalan B. Nyatakan satu inferensi yang boleh dibuat berdasarkan data dalam plot titik itu. Penyelesaian soalan ini adalah kebanyakan sel kering mempunyai jangka hayat dari 13 jam hingga 20 jam. Boleh tengok dalam plot titik yang di atas sini. Tengok titik merah yang paling banyak. Mula daripada 13 sehinggalah 20. Soalan C. Makmal kawalan kualiti menetapkan supaya sel kering yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 10 jam penyelesaian bagi soalan ini, bilangan sel kering yang jangka hayat kurang daripada 10 jam. Maka tengok dalam plot titik yang di atas, kurang daripada 10 jam ialah 3 biji. Peratusan sel kering yang ditolak iaitu 3 per jumlah dia ialah 24 darab dengan 100% akan dapat 12.5%. Seterusnya soalan D. Diketahui 50% daripada sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Carikan nilai X. Untuk selesaikan soalan ini, 50% daripada bilangan sel kering ialah 50 per 100 darab dengan 24 iaitu 12 biji. 12 biji sel kering. Daripada plot titik didapati 12 biji sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya 17 jam. Maka X sama dengan 17. Seterusnya tengok histogram.
Histogram ialah perwakilan data bagi satu jadual kegerapan yang melibatkan data numerik. Sebagai perbandingan antara carta palang dengan histogram, lihat contoh data bagi sekumpulan 24 orang mahasiswa. Sebagai perbandingan ini, mahasiswa ini boleh dikategori mengikut negeri asal dan diwakili dengan menggunakan carta palang. Data itu juga boleh dikumpulkan mengikut umur mahasiswa dan diwakili dengan menggunakan histogram. Ini adalah carta palang dan histogram. Perbezaan antara carta palang ialah dia mempunyai ada ruang. Histogram tak ada ruang. Seterusnya tengok contoh 13 buku teks muka surat 279. Histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid. Soalan pertama, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm. Maka penyelesaian bagi soalan ini, carikan 155 hingga 159. Lukiskan akan dapat 10 orang murid perempuan. Seterusnya soalan B. Murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar itu. Tengok ketinggian 160 ke atas. Maka tengok bayang terakhir iaitu 160 hingga 164. Iaitu bilangan adalah 3 orang murid perempuan. 3 orang murid perempuan yang tingginya 160 hinggalah 164. Soalan C. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Tengok taburan yang paling banyak, kebanyakan murid perempuan ketinggian dia adalah antara 145 cm hinggalah 159. Seterusnya, tengok poligon kegerapan. Poligon kegerapan boleh diperolehi dengan menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang bagi satu histogram dengan garis lurus. Poligon kegerapan memberi satu gambaran visual yang lebih jelas mengenai pola taburan data itu. Ini adalah gambaranlah poligon kegelapan dan titik tengah bahagian atas lah. Lepas tu gariskan dia dengan garis lurus. Seterusnya tengok contoh 14 buku teks muka surat 280. Poligon kegerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatat oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Soalan A. Carikan jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Untuk menyelesaikan soalan ni, maka bagi setiap kumpulan perlu carikan kegerapan. Jumlah peserta dia adalah 10, 24, 30, 26, 12 dan 8. Tambahkan kesemuanya akan dapat 110 orang. Seterusnya soalan B.
Cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit hingga 20 minit. Okey, boleh tengokkan masa. Carikan antara 16 minit hingga 20. Berapakah kegerapan dia? Naik atas, tengok, lukiskan, akan dapat 24 orang peserta. 24 peserta mencatatkan masa larian adalah 16 hingga 20 minit. Soalan C. Dengan memerhatikan bentuk poligon kegerapan, buat inferen tentang taburan masa yang dicatat oleh peserta. Tengok graf yang dilukis. Akan dapat kebanyakan peserta mencatat masa larian dari 16 minit hingga 30. Yang itu adalah paling ramai peserta yang mencatat masa dalam 1 kilometer lah. Seterusnya, tengok latih diri 12.1 di buku teks muka surat 280. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan 1A, B, C, D, E. Seterusnya, soalan 2. Ini adalah plot batang dan daun. Seterusnya, soalan 3. Yang ni cuba selesaikan soalan yang terdapat dalam graf. Seterusnya, part F, pewakilan data secara berertikan. Standard pembelajaran membincangkan kepentingan pewakilan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. Pewakilan data secara beretika dapat membantu kita menganalisasi dan mentaksir satu data dengan mudah. Perkara kecil seperti penggunaan skala yang berlainan pada carta juga boleh menyampaikan mesej yang amat berbeza. Contohnya yang ini. Graf garis di sebelah mengelirukan kerana skala yang digunakan dalam pewakilan tidak bermula daripada kosong. Ini memberikan gambaran pendapatan itu banyak dan pertambahan itu juga banyak. Tengok contoh 15, buku teks muka surat 282. Carta parang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. Apakah bilangan jaringan gol Adam ialah 2 kali bilangan jaringan gol Ravi? Terangkan. Untuk menyelesaikan soalan ini, tengok gambar raja. Bilangan jaring gol Adam ialah 14. Bilangan jaring gol Ravi ialah 10. Maka bilangan jaring gol Adam bukan 2 kali bilangan jaring gol Ravi. Seterusnya, soalan B. Pada pendapat anda, adakah carta parang ini dapat mewakili bilangan gol permainan dengan jelas? Jawapannya ialah tidak, kerana maklumat yang dipaparkan mengelirukan. Skala pada paksi menjangjang harus bermula daripada sifar. Dia perlu mula dari sifar 2 sehinggalah 14 atau gunakan 0, 5, 10, 15 pun boleh. Seterusnya, tengok contoh 16 buku teks muka surat 282. Carta pie di sebelah menunjukkan grade yang diperolehi sekumpulan murid dalam satu ujian matematik. Adakah carta pie ini memamparkan data dengan tepat?
terangkan. Penyelesaian soalan ini, jumlah. Tengok jumlah yang jumlah dalam grade murid dalam ujian matematik. Cuba tambahkan ke semuanya persen. 22% tambah 36 tambah 28 tambah 10. Jumlah hanya dapat 96. Maka tidak kerana jumlah peratusan pada catapai tidak sampai dengan 100. Sebab dalam catapai mesti dapat peratusannya mesti 100. Latih diri 12.1i buku teks muka surat 283. Soalan 1 cuba selesaikan dan soalan 2. Sekian, terima kasih.